ini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin. Berikut paparan utama petang ini. Isu calon Perdana Menteri tidak timbul, sudah diputuskan oleh parti. Individu positif COVID-19 wajib pakai pelitup separuh muka semasa hari mengundi. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kompleks Islam Putrajaya mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Individu yang positif COVID-19 wajib memakai pelitup separuh muka semasa hari mengundi. Manakala bagi pengundi lain pula adalah amat digalakkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menegaskan pengundi positif COVID-19 juga tidak dibenarkan menaiki kenderaan awam termasuk e-hailing. Menerusi kenyataan, diperjelaskan pengundi positif COVID-19 tidak dibenarkan singgah di mana-mana sebelum dan selepas mengundi dan perlu pulang segera selepas selesai mengundi. Bagi memastikan proses pengundian lancar dan selamat, terutamanya bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan, pengundi positif COVID-19 perlu mematuhi penjarakan fizikal yang selamat. Manakala penjarakan fizikal bagi pengundi lain amat digalakkan. Petugas kesihatan akan ditempatkan di pusat pengundian bagi membantu urusan pengundi positif COVID-19. Menghampiri hari pengundian Sabtu ini, calon-calon serta parti bertanding terus memperhebat aktiviti kempen masing-masing. Di kawasan luar bandar, warung dan pekan sehari antara lokasi calon bertanding berkempen secara bersemuka. Roti canai Gearbox, menu istimewa kedai roti canai di Medan Selera berhampiran IPD Kubang Pasu antara menjadi tumpuan calon Perikatan Nasional Parlimen Kubang Pasu Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail dan isteri yang meluangkan masa bersarapan turut mengambil kesempatan beramah mesra bersama pengunjung. Di Perak, rata-rata calon telah menyantuni lebih 70% pengundi di kawasan yang ditandingi ini. Calon Barisan Nasional Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria dan calon Barisan Nasional Don Belanja Khairuddin Abu Hanifah mengakui aktiviti kempen terus diperhebat sehingga tempoh kempen berakhir 11.59 malam Jumaat ini. Di Parlimen Kuala Kangsar pula, calon Perikatan Nasional Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid turut memperhebat aktiviti kempen dengan bertemu daftar pemilih. Di Parlimen Tangga Batu Melaka turut menyaksikan calon-calon bertanding yang mewakili Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan memperhebat aktiviti kempen masing-masing sepanjang hari. Di Arau, calon Parlimen BN bagi kawasan berkenaan Datuk Rozabil Abdul Rahman bertemu masyarakat di seluruh kawasan Sanglang. Meskipun kawasan kampung jauh dari bandar, namun kemajuannya tetap menjadi salah satu keutamaan beliau bagi memastikan penduduk tidak terpinggir. Di Parlimen Kulai, calon BN Chua Jin Boon berkata walaupun menggunakan media sosial untuk berkempen, berupaya menarik pengundi baru dan muda, namun cara tradisional iaitu aktiviti bersemuka tidak boleh diketepikan. Lebih-lebih lagi untuk menarik hati pengundi veteran. Perkara itu dipersetujui calon Pakatan Harapan Teo Ni Ching dan calon Perikatan Nasional Datuk Tan Chin Hock. Kedua-duanya mengakui turun bertemu pengundi mempunyai sentuhan tersendiri. Dua ditahan di Johor, manakala masing-masing satu di Perak dan Sarawak kerana dipercayai terlibat salah laku berkaitan pilihan raya. Turut dibuka 31 kertas siasatan. Menurut Pengarah Operasi PRU15 PDRM Datuk Seri Hazani Ghazali, seorang lelaki ditahan di Ipoh, Perak selepas perbuatannya mencabut bendera parti dirakam. Di Batu Pahat, Johor, seorang suspek disyaki mabuk diberkas selepas bertindak membakar khemah bilik gerakan parti.
Di Keluang pula, seorang lelaki ditahan selepas dipercayai menggunting bendera parti dan membuangnya ke dalam longkang. Seorang suspek turut dicekup di Kuching, Sarawak selepas disyaki terlibat kegiatan merosakkan bendera. Secara keseluruhan, 31 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka semalam di seluruh negara kecuali Perlis, Pulau Pinang, Melaka dan Terengganu. 4 ceramah politik di Johor dan Perlis turut dikesan dianjur tanpa permit. ...1,126 anggota pasukan keselamatan dan pasangan di Langkawi akan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal esok. 4 pusat mengundi akan beroperasi bermula 8 pagi. Hari ini pasukan petugas SPR bagi undi awal telah siap membuat penyemakan dan insya-Allah besok pagi di keempat-empat tempat pengundian awal ini hanya satu sahaja yang akan ditutup pada pukul 12 tengah hari, iaitu bagi bilangan yang kurang daripada 50 orang pengundi. Manakala 3 lagi seperti biasa bermula pukul 8 dan akan tamat pada pukul 5 petang. Jumlah itu sebahagian daripada keseluruhan 66,777 pengundi berdaftar bagi Parlimen Langkawi. Bagi melancarkan proses undi awal, SPR giat melakukan persiapan akhir di Markas Pemerintahan Latihan dan Doktrin Tentera Darat Kem Segenting Negeri Sembilan. 5 saluran undi disediakan bagi memudahkan proses undi awal. Notis langkah pengundian turut ditampal di pusat undi untuk perhatian pengundi awal. Keyakinan rakyat dan kestabilan negara. Tiada janji mustahil, hanya bukti yang ditampil. Bersama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam bual bicara khas kestabilan dan kemakmuran. Perkembangan banjir di 5 negeri. Lebih 2,922 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 26 pusat pemindahan sementara. Menurut portal bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka merupakan penduduk Kelantan, Perak, Johor, Selangor dan Melaka. Terpaksa meredah arus kuat bagi menyelamatkan ahli keluarga yang lain sebelum kejadian lebih buruk berlaku. Itu antara cabaran dihadapi penghuni Pusat Penempatan Sementara PPS SK Kedai Tanjung Pasir Mas Kelantan petang semalam apabila kawasan kediaman mereka di Kampung Jeram Perdah digenangi air akibat limpahan Sungai Golok. Kebanyakan penduduk yang dipindahkan ke PPS tinggal di sepanjang Sungai Golok dengan jarak kediaman kira-kira 20 meter dari sungai. Ombak kuat kan. Kedai kita ada buruk-buruk pun hanyut juga. Sebab arus kuat. Arus kuat dia situ ke air derah. Dia derah kuat. Kita budak-budak pun takut jatuh ke. Kita bawa lari. Air itulah derah sikitnya. Nak boleh kau sapa tembok tu lah. Air terlalu derah takut juga kita muka buk kecil je ke. Kalau buk besar tu tak takut sangat. Muka anak kecil lagi anak tak tahu gapo je nak apa air. Cakap nak main je. Takut jugalah orang tepi sungai ni. Mari-mari tu benarnya itu lagi dah tak ada nak itu gapo bawa gapo mari gitu ya saja. Bos omong kena main dah nak tahu ke. Gapo kak? Dia berdah sekali dengan dia lah. Dia mari tu mari dengan gapo? Mari tu naik buk, marinya. Buk APM ke buk sendiri? Buk sendiri seomong. SK Kedai Tanjung merupakan PPS yang dibuka petang semalam menempatkan 25 penduduk daripada 7 keluarga. Hadir menyantuni mereka calon BN bagi kawasan berkenaan Datuk Abdul Ghani Harun. Bagi mengikuti perkembangan cuaca semasa, langsung dari Met Malaysia bersama pegawainya Nur Shazlinda Hanif.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat paparan gema radar. Tinjauan cuaca semasa pada ketika ini dilihat hujan lebih tertumpu di bahagian utara semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Hujan juga turut dilihat di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan dan juga di sekitar pedalaman negeri Pahang dan juga di bahagian pantai barat negeri Selangor. Manakala hujan di sebelah utara ni dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat pada ketika ini hujan di negeri Sarawak lebih tertumpu di bahagian barat dan juga di sekitar Miri. Dan hujan di negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke petang nanti. Bagi negeri Sabah pula kita dapat lihat hujan masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar Kudat dan juga bahagian pedalaman negeri Sabah, dan hujan ini juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah petang, di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan dan ribu petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di bahagian utara, dan menjelang keesokan paginya dilihat di sini hujan lebih tertumpu di bahagian perairan Selat Melaka Utara dan juga di sekitar perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu. Bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia dijangkakan untuk keadaan tiada hujan pada sebelah awal pagi nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, kita jangkakan untuk keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman, terutamanya di sekitar Kapit. Manakala bagi negeri Sabah pula kita jangkakan untuk tiada hujan di sebelah malam dan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dakwaan kononnya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bakal dilantik Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang hanyalah mainan politik pembangkang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan isu itu dianggap tidak lagi timbul kerana telah diputuskan oleh parti selain soal pemilihan calon Perdana Menteri bukan ditentukan oleh individu. Keputusan itu juga telah dibuat melalui beberapa peringkat iaitu Majlis Tertinggi UMNO, Biro Politik UMNO dan termasuk kuasa terbesar di dalam parti iaitu Perhimpunan Agung UMNO. Dan 10 bahagian juga membuat usul untuk mencadangkan saya sebagai Perdana Menteri selepas PRU ke-15. Dan Presiden Parti telah pun membuat kenyataan. Presiden Parti UMNO sendiri telah membuat kenyataan bahawa tidak ada perubahan dari segi calon untuk Perdana Menteri. Beliau berkata demikian pada sidang media di Selangor. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan Akta Lompat Parti memastikan kestabilan politik selepas pilihan raya umum ke-15. Berbeza dengan keadaan sebelum lulusnya akta itu, sekiranya kemenangan PRU15 menerusi majoriti mudah, ia merupakan satu situasi yang amat berbahaya kerana ahli-ahli parlimen boleh melompat parti. Dengan adanya Akta Lompat Parti, tiada mana-mana individu boleh bertindak keluar parti dan sekiranya berlaku, beliau perlu mengosongkannya. Esok, 265,531 pengundi dalam kalangan anggota polis dan tentera serta pasangan mereka bakal menentukan pilihan masing-masing menerusi undi awal. Di Melaka, wartawan Muhammad Ashraf Ishak melakukan tinjauan di salah sebuah pusat undi awal iaitu Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka IPK Melaka yang akan digunakan esok. Kita langsung bersama Ashraf di sana. Ya, sahih. Bahang PRU15 semakin dirasai dan hampir timpa ke kemuncaknya apabila esok proses pengundian awal bagi PRU15 akan berlangsung di seluruh negara. Dan saya kini berada di pekarangan IPK Melaka yang merupakan salah satu daripada 24 pusat pengundian awal yang dibuka di negeri ini pada hari esok. Dan kini pihak IPK Melaka sedang giat melakukan persiapan akhir bagi memastikan kelancaran proses pengundian awal pada hari esok.
esok. Dan pihak SPR juga baru tiba di sini sebentar tadi bagi memastikan segala persiapan dan susul atur Dewan tempat mengundi mengikut apa yang telah pun ditetapkan. Dan untuk maklumat anda, bagi negeri Melaka, seramai 12,601 pegawai dan anggota polis, tentera dan pasangan akan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi awal pada hari esok. Dan pecahannya melibatkan 10,097 pegawai dan anggota tentera dan 2,504 pegawai dan anggota polis. Dan menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah, proses pengundian awal bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang di 24 pusat mengundi. Bagaimanapun, daripada jumlah ini, sebanyak 19 pusat mengundi hanya akan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan antara lokasi pengundian yang akan dibuka pada hari esok adalah di IPK Melaka, Ibu Pejabat Polis IPD Melaka Tengah, IPD Jasin, IPD Alor Gajah dan balai-balai polis terpilih. Dan selain itu, seramai 132 anggota dan pegawai polis turut akan melaksanakan tanggungjawab mereka melalui undi pos. Dan saya kira setakat itu saja perkongsian terkini yang dapat saya bawakan dari IPK Melaka untuk kita melihat proses persiapan akhir untuk sempena hari pengundian awal pada hari esok. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Berita RTM bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan PRU15 yang sahih di Berita RTM #MyPRU15. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Ashraf. Di Terengganu, 29 pusat mengundi akan dibuka. Untuk perkembangannya, kita bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di Kuala Terengganu. Rakan Sugas, di Angkasa Puri saya bawakan perkembangan awal dari IPK Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu ini bagi proses pengundian awal yang akan berlangsung esok. Dan untuk makluman semua, di negeri Kontijen Terengganu ini 7,025 pegawai, anggota polis dan juga tentera dijangka akan melaksanakan tanggungjawab mengundi esok untuk proses undi awal. Dan untuk maklumat terperinci, saya bawakan Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa. Jadi Datuk boleh kongsikan bagaimana persediaan di pihak kontijen setakat ini. Ya, terima kasih Jamilah. Sebagaimana yang telah disaksikan tadi atas lawatan saat akhir ni, iaitu penugasan akhir, saya telah melakukan tinjauan bersama-sama dengan pasukan petugas pilihan raya bagi menilai kesiapan pusat pengundi esok. Jadi apa yang saya perhatikan semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Jadi insyaAllah saya tidak menjangkakan apa-apa masalah mengenai perjalanan hari esok. Malah saya juga telah membuat tinjauan, memantau di pusat-pusat mengundi di daerah Hulu Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Setiu dan juga Kuala Terengganu, dan semuanya telah dalam keadaan bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya untuk pengundian awal pada hari esok. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Itu tadi antara sedikit informasi yang dikongsikan oleh Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mat Isa mengenai proses pengundian awal yang akan berlangsung esok di 35 saluran, iaitu 29 pusat mengundi akan dibuka untuk proses undi awal esok. Rakan Sugas, kembali pada anda. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dibaju menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik.
Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus, Perdana Menteri beri jaminan Sarawak diberi keutamaan dalam pembangunan. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, sahih. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan bahawa Sarawak akan menjadi keutamaan dalam membangunkan negara sekiranya beliau dipilih semula menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 kelak. Tegasnya sebagai pengerusi jawatan kuasa Perjanjian Malaysia 1963 MA63, beliau akan memastikan setiap perkara yang tertunggak pasti akan diselesaikan demi kepentingan rakyat Sarawak. Saya amat bersetuju dengan pandangan ataupun ucapan yang diberikan oleh Premier tadi bahawa kerajaan yang stabil perlu diwujudkan. Dan kerajaan persekutuan pastinya tidak mampu berdiri sendiri tanpa sokongan daripada GPS untuk parti di Sarawak. Dan seperti yang disebutkan bahawa apabila kerajaan stabil, kita boleh menumpukan perhatian kepada meningkatkan ekonomi kita. Berkaitan pemulihan ekonomi negara, Perdana Menteri memberitahu Gubernur Bank Negara telah mengumumkan kadar pengeluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia mencatatkan pertumbuhan terbaik di Asia Tenggara dengan pertumbuhan 14.2%. Malah, program mendapatkan pekerjaan juga telah menunjukkan kejayaannya apabila kadar pengangguran negara berjaya diturunkan daripada 5% ke 3.6%. Bila berucap pada majlis pembukaan persimpangan bertingkat Selangau bagi projek Lebuh Raya Pen Borneo. Seksyen Selangau Lebuh Raya Pen Borneo sepanjang 27 km merupakan salah satu daripada dua seksyen di bawah pakej Kerja 8, Jambatan Sungai Kuak ke Jambatan Sungai Arif. Kerja pembinaan termasuk menaik taraf jalan sedia ada dari satu lorong dua hala kepada dua lorong dua hala dan satu persimpangan bertingkat. Kerja pembinaan projek ini bermula 1 November 2016 dengan kos RM588 juta yang dilaksanakan sepenuhnya oleh kontraktor dan perunding tempatan. Lebih 85,000 penduduk di kawasan Asajaya hingga Semunjan kini menikmati bekalan air bersih dan terawat apabila projek stesen pam penggalak Batang Semerahan yang baharu telah mula beroperasi sejak Mac lalu. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata projek tersebut merupakan stesen kedua terbesar di Sarawak dengan kos RM23.2 juta. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah, skop projek tersebut melibatkan pembinaan stesen pam penggalak berkapasiti 46 juta liter sehari selain pembinaan tangki simpanan air berkapasiti 7.5 juta liter serta pelaksanaan sistem elektrochlorination dan kerja-kerja berkaitan. Pun beroperasi sepenuhnya untuk membekalkan air di kawasan bahagian hampir keseluruh kawasan bahagian Semerahan. Di hujungnya ialah di daerah Semunjan, Sebangan, Sebuyo dan melalui Batang Semerahan. Stesen pam penggalak ini diperlukan kerana untuk memastikan bahawa tekanan air mencukupi untuk membawa air yang pada jarak yang agak jauh ke destinasi kita yang di hujung sana iaitu di Semunjan. Jadi ini antara sebahagian daripada projek yang kita sebut sebagai water supply stress area. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian stesen pam penggalak Batang Semerahan baharu di Semerahan. Terdahulu berucap mewakili Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi pada majlis itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata kerajaan Sarawak komited memastikan projek-projek yang kini dalam peringkat pelaksanaan akan disiapkan dalam masa yang ditetapkan bagi menjamin kualiti bekalan air lebih mampan di bahagian Semerahan. Jelasnya lagi ini kerana projek tersebut merupakan salah satu komponen utama sistem grid bekalan air Sarawak yang bakal membentuk sebahagian daripada sistem grid bekalan air Sarawak dalam menyelesaikan isu bekalan air secara lebih efektif dan menyeluruh. Kerajaan Sarawak komited membangunkan kemudahan digital bertaraf 5G ke arah memperkasa sektor pertanian negeri. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, inisiatif itu akan membawa sektor pertanian sedia ada ke arah pertanian pintar.
Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, kemudahan itu kelak membolehkan ladang-ladang dipantau dan diurus melalui peranti digital dari mana-mana lokasi dan bila-bila masa. Beliau menyatakan demikian kepada media pada program Pekebun Kecil Makmur, peringkat pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda bahagian Limbang di Kampung Pahlawan. Pada program itu, seramai 220 orang menerima bakul makanan sumbangan Risda Limbang selain penyerahan surat janji aktiviti ekonomi tambahan kepada 2 orang peserta usahawan di kampung itu. Kelulusan skim pembesaran kampung SPK oleh kerajaan negeri melibatkan 3 buah kampung di kawasan Saribas memberi kelegaan kepada penduduk Kampung Bungin, Kampung Manggut dan Kampung Serembang. Sebanyak 164 lot telah dibuka untuk permohonan bagi ketiga-tiga kampung tersebut bagi fasa yang pertama. Usaha daripada kerajaan itu amat disyukuri susulan pertambahan penduduk dari semasa ke semasa. Ini ditambah lagi dengan ancaman hakisan tanah melibatkan kira-kira 40 keluarga di Kampung Manggut yang tinggal berhampiran sungai menyebabkan penyediaan lot SPK amat dialu-alukan. Mereka berharap SPK fasa seterusnya akan dilaksana dengan segera. Selepas ini memandangkan bilangan lot yang telah diluluskan tidak mencukupi. Mendapat sekat tu lot dia 90 lebih aja, 96 yang nak diserah lah. Jadi mendapat kami dah bincang minta tambah bagus, lot baguslah. Fasa kedua sebenarnya. Terima kasih. Saya terima kasih kerajaan GPS lah kena luluskan SPK untuk Kampungin. Yang berdekatan dengan sungai harus dipindahkan sebab hakisan sungai itu memang membahayakan. Sebab dah terjadi kami baru-baru tu ada tanah runtuh di depan rumah Kampung Ulu. Permohonan bagi SPK di ketiga-tiga kampung itu telah dilancarkan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kampung Bungin di bahagian Betong. Untuk fasa pertama, 96 lot diluluskan untuk Kampung Bungin, 40 lot Kampung Manggut, manakala Kampung Serembang dilulus sebanyak 28 lot. Turut disampaikan pada majlis tersebut lesen pendudukan sementara kepada 25 penerima dari SPK Kampung Sebemban. Sebanyak 13 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri turut diserahkan kepada penduduk dari Kampung Medang Sepauh. Lapangan terbang Baharu Mukah memberi impak besar terhadap masyarakat khususnya daripada segi sosioekonomi dan pelancongan. Perkhidmatan pengangkutan udara ini antara nadi pergerakan utama yang lebih menjimatkan masa di samping memberi keselesaan buat pengguna yang berkunjung di Mukah. Ikuti laporan wartawan Awang Muhammad Muhibudin. Siap dibina pada April 2021, berkeluasan 3,120 meter persegi, lapangan terbang Mukah ini mampu menampung sehingga 264,000 orang penumpang dalam setahun. Sebagai pengunjung, ia memudahkan dan menjimatkan masa lebih efisien untuk kami pergi ke Mukah ini dan untuk menerokai dan memberi kami masa untuk menerokai keindahan alam di Mukah. Di samping memberi manfaat dalam meningkatkan ekonomi peniaga tempatan, ianya turut memudahkan perjalanan penuntut-penuntut luar yang menuntut di beberapa institusi di Mukah. 20 tahun kita dapat melihatlah apa yang terjadi di Mukah. Lapangan terbang baru kita bangunkan di situ. Institusi pengajian tinggi kita lihatlah. Semua telah kita laksanakan demi untuk masa depan. Bagi merealisasi pembangunan yang lebih mampan di Mukah, sektor pelancongan merupakan antara fokus utama tarikan pengunjung yang mampu menjana ekonomi. Ini kerana Mukah kaya dengan hasil laut dan produk-produk tempatan selain makanan yang unik. Dengan adanya lapangan terbang di Mukah, boleh membawa banyak pengunjung kerana Mukah mempunyai kawasan tarikan yang tersendiri yang unik seperti kaya dengan hasil laut, produk hasil tempatan dengan adat istiadat Melanau tersendiri. Dengan adanya airport yang baru tu, dah ada penambahan flight yang macam menambah orang datang ke Mukah tu lah, Mukah ke Dalat. Awang Muhammad Muhibudin, RTM.
Program Showcase Kembara 76 at Puncak Borneo anjuran RTM Sarawak yang berlangsung di perkarangan sebuah pusat beli belah di Siburan dekat Kuching mendapat sambutan menggalakkan dari penduduk setempat serta yang datang dari Serian dan Bau. Menurut penerbitnya Hazel Deyers, program itu memuatkan pelbagai program menarik seperti DJ Corner, kuis bersama peminat selain persembahan pentas yang menampilkan artis jemputan. Hazel menjelaskan melalui program turun padang sedemikian, ia boleh merapatkan hubungan antara RTM khususnya juruhebah YFM Bidayuh bersama penduduk setempat. Terima kasih kepada penduduk-penduduk di sekitar Siburan sebab telah memberi sokongan yang penuh. Bukan sahaja penduduk-penduduk dari Siburan tapi ada juga pendengar-pendengar YFM Bidayuh daripada Seria, dari Bau, dari Pedawan yang sanggup hadir dari pagi tadi sehingga ke malam ini. Juga diadakan pemberian bantuan bakul makanan kepada 10 individu sebagai sebahagian tanggungjawab sosial korporat RTM Sarawak. Sementara itu, Showcase Kembara 76 at Lawas yang berlangsung di Taman Awam Lawas turut memberi peluang perniagaan kepada penduduk setempat. Kami berasa amat sukalah atas kebenaran untuk berniaga di sini. Kami bersyukur jugalah dibagi peluang yang begini sebab peniaga dari Sabah lama tidak berniaga di area Lawas sini. Baru first time kami masuk event Sarawak. Biasanya kami masuk di wilayah Persekutuan Labuan. Ini alhamdulillah lah sempena RTM ni kan kita dibagi peluang. Mudah-mudahan yang akan datang kami pun akan diberi peluang lagi dan diperbanyakkan lagi acara pentas lah. Showcase Kembara 76 Anjuran RTM Sarawak merupakan program khas dengan kerjasama kerajaan negeri meraikan ulang tahun RTM ke-76 yang diadakan di 11 lokasi. Baik, sekian berita dari Sarawak. Saudara, sama-sama kita saksikan program Untukmu Malaysia bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada pukul 7 malam ini di TV1 dengan kupasan tajuk Janji Ku Tunaikan. Dengan itu kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Perkembangan negeri di bawah bayu, kempen PRU 15 terus rancak di serata negeri. Laporannya bersama Redwin Robin. Teruskan, Redwin. Ya, sahih. Tempoh berkempen Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 yang berbaki beberapa hari saja lagi dimanfaat sepenuhnya parti-parti yang bertanding. Tentunya pengerusi Barisan Nasional BN Sabah yang juga calon BN Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Panglima Bong Mokhtaruddin antara yang paling sibuk menghadiri program Mesra Bersama Rakyat. Datuk Bung turun padang bertemu masyarakat di Tapak Tamu Pekan Beluran. Hadir sama calon BN Parlimen Beluran Benedict Asmat serta pemimpin setempat. Kehadiran pemimpin dan calon-calon PRU 15 ini mengujakan lebih 100 penduduk yang hadir. Selesai di Beluran, Datuk Bung turut bertemu masyarakat Parlimen Lahad Datu di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Beliau memaklumkan kepada media BN Sabah tetap menggerakkan strategi remaja UMNO BN di seluruh negeri untuk menarik pengundi muda termasuk di Lahad Datu. Saya amat yakin bahawa mood pilihan raya kali ini berbeza dengan PRU yang ke-14 ataupun PRN Negeri Sabah yang lalu. Sokongan daripada masyarakat kepada kerajaan GRS dan Barisan Nasional ini amat menggalakkan. Untuk kestabilan dan kemakmuran negara, pilihlah parti-parti dan calon yang kita lihat boleh membangun itu kawasan dan membantu rakyat. Hadir sama dalam program ini Pengarah Pilihan Raya BN Negeri Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, calon BN Parlimen Lahad Datu Datin Maizatul Akmam Alawi dan Adun Segama Datuk Muhammadin Ketapi. Di Beaufort pula, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS turun padang menjayakan program pemimpin bersama GRS BN di Bandar Mingo.
Program dihadiri calon JRS Parlimen Sepitang Dato' Mat Bali Musah dan pemimpin setempat antaranya Adun Membakut, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Adun Klias Dato' Isnin Aliasni. Dalam ucapan ringkas Ketua Menteri, beliau menyeru rakyat agar membuang sikap persengketaan disebabkan fahaman politik kerana ia hanya membantutkan pembangunan negeri. Sementara itu, Dato' Mat Bali Musah dalam ucapannya berkata, pembangunan di kawasan Parlimen Sepitang akan menjadi keutamaan beliau bagi memastikan rakyat di semua peringkat menerima manfaat sewajarnya. Di Kudat pula, calon JRS Parlimen Kudat Dato' Rudi Awar memberitahu, selain kempen secara bersemuka, pendekatan secara maya terus dilaksana jentera JRS di peringkat akar umbi. Kita memang ada, kita ada media sosial, belia-belia bersama kita, pakar-pakar bahagian digital bersama kita. Beliau ditemui RTM selepas Majlis Pemimpin bersama rakyat di Dewan Tun Mustafa. Dato' Rudi yang juga pembantu Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah memberitahu, beliau memfokuskan usaha menangani isu infrastruktur seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik di kawasan ini. Lagi cerita kempen PRU 15, jangan mengundi hanya untuk eksperimen. Demikian seruan calon Barisan Nasional BN Parlimen Putatan, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya kepada pengundi muda agar tidak mensia-siakan kuasa memilih di tangan mereka. Saya menasihatkan ataupun berpesan kepada pengundi-pengundi muda untuk bijak memilih. Sebelum keluar mengundi, fikirkanlah dengan sebaiknya. Kerana satu undi yang dibuat pada 19 hari bulan nanti akan menentukan masa depan 5 tahun Malaysia yang kita cintai ini. Jadi jangan dibuat undi secara eksperimen, tetapi buatlah undi dengan keputusan yang telah dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Datuk Syahilmi yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah ditemui pemberita ketika kempen di pusat daerah mengundi Pulau Gaya. Beliau turut berkongsi dua isu utama yang perlu dinaikkan di Pulau Gaya, iaitu pemberkasaan aspek prasarana dan pendidikan. Sementara itu disanakan, calon BN Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir mendekati anak-anak muda melalui program dialog santai dihadiri lebih 200 golongan muda. Usaha terarah kepada memberi kefahaman mengenai hala tuju masa depan negara dengan menekankan kepentingan kewibawaan tampuk kepimpinan. Terus menjadi fokus kempen Datuk Suhaimi, pelaksanaan lebih banyak projek pembangunan termasuk peningkatan sektor pelancongan, perindustrian dan kemudahan asas belia di parlimen berkenaan. Pelbagai gelagat dapat diperhatikan setiap kali pilihan raya berlangsung. Suasana ini juga pasti memberi rezeki tambahan buat peniaga tempatan. Umpama durian runtuh, begitulah disifatkan pengusaha kedai makan Muhammad Safri Awang apabila mendapat tambahan berganda daripada parti-parti yang bertanding bagi Parlimen Tuaran. Ikuti perkongsian bersama Serina Olivia Chong dalam laporan Rezeki PRU 15. Sepanjang tempoh berkempen, biasanya Muhammad Safri mendapat tempahan menyediakan makanan tengah hari dan jamuan kuih muih, minuman panas dan makanan ringan di sebelah malam. Beliau adalah antara sekumpulan peniaga dalam Parlimen Tuaran yang gigih melaksanakan tempahan bagi memastikan petugas parti yang bertanding mendapat jamuan sebaiknya. Beliau turut berkongsi rezeki dengan peniaga kecil-kecilan yang lain terdiri daripada ibu tunggal dan belia yang membuat kuih muih di rumah sekaligus dilihat memberi rahmat serta kegembiraan. Dalam masa yang sama juga memberikan kelebihan kepada peniaga-peniaga yang lain. Sebagai contoh, saya di restoran saya ni ada pembekal yang menyediakan kuih muih tradisional seperti kuih penjara, kuih lapis. Jadi kalau sebelum-sebelum ni diorang cuma bekalkan pada saya dalam kuantiti yang sedikit lah. Maksudnya dalam 40 biji ke 50 biji. Tapi kali ini sepanjang PRU ni tempahan itu lebih. Apatah lagi setelah beliau pernah hampir berputus asa apabila berhadapan era bencana COVID-19 sepanjang 2 tahun, sebahagian besar penyedia makanan kini kembali dengan suasana kesibukan, terutama apabila menerima tempahan di saat-saat akhir. Macam-macam cabaran.
Sebagai contoh lah, acara lebih kurang dalam jam 11 pagi. Saya di bumi lebih kurang dalam jam 10 pagi. Saya memang panik. Kerana benda, tapi ini kita kena faham. Dalam suasana pilihan raya, benda-benda begini memang berlaku. Jadi kami pula sebagai peniaga kena bersedialah. Kena sedia bahan, kena sedia. Pasal kita sama-sama itu saya cakap, semangat pilihan raya ni bukan setakat kepada orang golongan politik, tapi kepada semua masyarakat. Tugasan bukan setakat menyediakan bahan makanan, tetapi juga perlu menghantar ke pusat-pusat operasi parti yang bertanding. Muhammad Safri dan peniaga sekitar turut berharap agar situasi seperti ini dapat berterusan selepas PRU15 sekaligus meningkatkan taraf ekonomi peniaga kecil-kecilan, golongan petani serta nelayan. Laporan Sri Nalvia Chong, RTM. Kehangatan kempen PRU15 turut menjurus kepada medium kempen yang digunakan calon bertanding. Kru RTM berkesempatan melakukan tinjauan mengenai penggunaan lagu sebagai medium publiciti calon dan parti di kawasan Parlimen Tenom dan Pensiangan. Dapat disaksikan melalui tinjauan ini, elemen seni dalam apa jua keadaan adalah antara medium paling mudah dan rapat dengan hati masyarakat. Ianya satu perkara yang harus kita suburkan kerana bagi saya muzik dan lagu ini berpisah tiada dan sentiasa menjadi hiburan masyarakat, terutamanya kita di luar bandar. Kita menggunakan cara melalui lagu untuk menarik perhatian orang-orang muda yang selain daripada ceramah untuk menyampaikan mesej, kita juga menggunakan lagu sebab dalam lagu itu pun ada mesej. Ada mesej yang baik untuk kita mengamalkan perpaduan, menunjukkan solidariti. Lebih menarik penggunaan gubahan lagu etnik yang dekat kepada komuniti di kawasan pedalaman yang kemarkan pendekatan santai berbentuk hiburan. Menggunakan lagu untuk kempen ni saya rasa cukup baguslah sebab orang yang lama-lama tu dia faham apa dia punya tujuan dia dan dia faham cara dia menyampaikan dari segi penyampaian melalui lagu. Rasa ini satu cara yang terbaik untuk kita ataupun calon kita melakukan kan, sebab dia satu perkara yang unik. Jadi kita rasakan ada baiknya cara untuk berlagu juga ada jalan yang terbaik untuk menarik minat para pengundi lah. Selain calon GRS dan BN, beberapa calon lain termasuk calon bebas, Ridwan Rubin dan calon Pakatan Harapan, Sangkar Rasam turut menggunakan lagu dalam kempen mereka. Paparan tadi mengakhiri bahan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti pelbagai platform RTM untuk berita dalam dan luar negara. Yang sahih di RTM, #MyPRU15. Kembali bersama Sahih. Terima kasih Edwin. Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia Permata mohon kerajaan membantu proses pemutihan tahfiz di seluruh negara. Untuk laporan penuh, terus sahaja ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Ahnaf Abu Bakar di sana. Ahnaf, silakan. Terima kasih Sahih. Proses pertukaran tanah yang rumit serta bangunan warisan yang tiada pelan. Itu antara dua faktor kebanyakan tahfiz tidak berdaftar, terutama tahfiz persendirian. Perkara berkenaan dimaklumkan Pengerusi Permata Manolito Muhammad Dahlan. Kepada pihak kerajaan supaya dapat memberi satu ruang yang istimewa kepada mahat-mahat tahfiz untuk memudahkan mereka mendaftar. Seperti mana kalau kita lihat bagaimana pihak kerajaan membantu kilang-kilang mereka melakukan satu sistem pemutihan dengan melonggarkan beberapa syarat-syarat supaya membolehkan iaitu kilang-kilang yang tidak berdaftar itu untuk berdaftar. Bagaimana kalau sekiranya perkara tersebut juga dapat diberikan peluang kepada pihak mahat tahfiz di mana perkara-perkara yang ketat, yang sukar lalu dipermudahkan.
Beliau berkata demikian pada Majlis Convocation Hufaz Nusantara Permata Al-Quran di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai. Pada majlis ini turut disampaikan anugerah khas Hufaz kepada bekas Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Sheikh Ismail Muhammad. Anugerah disampaikan oleh Naib Chancellor USIM Profesor Dr. Sharifuddin Maksyarani. Manakala anugerah pelajar tahfiz terbaik diberikan kepada Muhammad Jibrin Muhammad Hanafiah yang merupakan Johan Majlis Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 2022. Jadi untuk pengalaman yang saya dah lalui, yang mana setiap pada keadaan ni dia akan ada situasi yang mencabar lah. Jadinya pada mulanya mula hafal Quran tu rasa macam memang rasa macam nak down, rasa memang Allah dia tak boleh, tapi dengan sebab doa rakan-rakan, sokongan daripada mak ayah, alhamdulillah saya terus kuatlah sehingga hari ini. Bermula operasi dengan hanya sebuah van hasil sumbangan rakan pada Januari 2019 di Sungai Udang, kini Pertubuhan Ukhuwah Van Jelata Selangor atau UKVJ memiliki 23 kenderaan jenazah yang telah diinfakkan. Bergerak sebagai sebuah NGO, pertubuhan itu menyediakan platform menggunakan jenazah secara percuma. Menurut setiausahanya Abdul Hadri Hakimi, perkhidmatan mereka adalah khusus buat golongan yang tidak berkemampuan seperti asnaf, gelandangan, OKU, penghuni rumah kebajikan serta mu'alaf. UKVJ turut mempunyai cawangan di seluruh negara dengan 500 sukarelawan yang aktif dan terbahagi kepada 3 unit pengurusan jenazah iaitu unit task force, unit van jenazah dan unit bilal muslimin dan muslimah. Matlamat kami adalah untuk mendidik generasi muda. Bila tetap kematian, orang akan pergi kepada masjid ataupun orang tua. So, kita nak cuba tukarkan persepsi ini supaya mereka, generasi muda ni lebih terdedah tentang pengurusan jenazah ni, iaitu fardu kifayah kita lah. Dan wajib kita kena tahu adab dan tertib dia. UKVJ turut menyediakan kursus pengurusan jenazah secara percuma. Kalau kita takut, mula-mula kita takut, tapi kalau hari-hari kita datang, setiap kali ada kes kematian, kita hadirkan diri kita untuk ikut, untuk tahu, untuk belajar. InsyaAllah dalam tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, insyaAllah kita dah boleh buat sendiri, insyaAllah. Setakat ini, UKVJ telah berjaya menguruskan 2,270 pengangkutan jenazah secara percuma. Orang ramai yang ingin mendapatkan khidmat van jenazah boleh menghubungi talian 24 jam seperti tertera. Meredah laluan belantara Kota Belud yang berbukit dan berlumpur menjadi cabaran buat peserta misi kemanusiaan Borneo Safari 2022 dalam usaha menyampaikan bantuan kepada penduduk pedalaman. Misi tahunan yang telah bermula sejak tahun 1991 ini telah ditangguhkan selama 2 tahun akibat wabak COVID-19. Misi bantuan memfokuskan persediaan menghadapi bencana dalam kalangan penduduk dengan kerjasama Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda Sabah SFWDA. Dan sama itu kita akan masuk beberapa buah kampung untuk mengadakan bantuan misi kemanusiaan, CSR, medical camp dan sebagainya. Dan dana yang kita dapat dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu serta Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim ini kita akan bawa bersama-sama untuk menyerahkan kepada penduduk-penduduk di kawasan pendalaman Kota Belud ni sebagai persiapan mereka menghadapi bencana. Bantuan RM15,000 berupa khidmat rawatan perubatan serta barangan keperluan harian telah diserahkan kepada masyarakat di 4 kampung di Kota Belud. Ia merupakan hasil usaha sama Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pertama sekali saya sangat bersyukur di atas sumbangan ini. Karena sumbangan ini sedikit sebanyak boleh meringankan beban kepada penduduk yang terpilih lah. Sebab rata-rata yang terpilih ini dia susah lah. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bersama berita wilayah untuk lebih banyak berita negeri-negeri. Assalamualaikum. Terima kasih Ahna. Sebahagian perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya yang tergendala sejak Rabu lalu kembali beroperasi hari ini. Tinjauan wartawan Andy Reza Rohadian pagi tadi mendapati pengoperasian semula berjalan lancar.
Tinjauan bermula 7.30 pagi, waktu puncak warga kota memulakan aktiviti harian. Suasana di stesen Masjid Jamek sibuk namun terkawal. Majoriti pengguna sedang menuju ke tempat kerja. Saya dan kru RTM kemudian bergerak ke stesen KLCC sebelum berpatah balik ke Masjid Jamek. Tiada sebarang gangguan teknikal berlaku sepanjang perjalanan. Pengguna yang ditemui berpuas hati dengan perkhidmatan yang dibaik pulih. Pagi ni agak smooth lah sebab saya tunggu train pun tak sampai 3 minit. So memang dia punya interval tu every 3 minit sampai. Untuk hari ni elok je, semua smooth. Dan tak ada sesak pun. Cepat tindak, so maknanya pelanggan kat sini, customer kat sini, diorang tak tunggu masa lama lah. Hari ni macam biasa, okey je, tak ada masalah. Tak ada gangguan apa-apa lah. Bas perantara percuma masih disediakan sebagai persiapan jika gangguan berulang. Namun, tiada individu dilihat menggunakan perkhidmatan bas memandangkan tren terjejas sudah kembali beroperasi. Saudara, gangguan perkhidmatan sebahagian LRT laluan Kelana Jaya telah mewujudkan kesan berangkai. Bukan sahaja pengguna yang terjejas, malah peniaga di sekitar stesen turut menerima impaknya. Pendapatan mereka berkurang sepanjang perkhidmatan dihentikan. Justru, pengoperasian semula perkhidmatan yang tergendala benar-benar membantu memulihkan pendapatan mereka. Alhamdulillah lah, dia dah balik pada normal macam dulu balik. Makin ramai, ya, Alhamdulillah. Sebab customer memang confirm kat sini, Masjid Jamek ni memang ramai orang. So kalau dia turun LRT tu memang ramai. Tapi memang semenjak dia rosak tu kurang customer. Mula belilah. So yang mana yang Kelana Jaya tu datang sini balik lah. Ada yang customer lama, ada juga yang datang lah. LRT laluan Kelana Jaya merupakan laluan yang paling sibuk di antara jajaran sistem rel kendalian Rapid Rail. Kira-kira 200,000 individu menggunakannya setiap hari. Andy Reza Rohadian, RTM. Lima kes positif COVID-19 dikesan dalam kalangan penduduk terjejas banjir setakat ini di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sri Kiambang Rantau Panjang. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata 4 pesakit merupakan kontak rapat pesakit berusia 30-an yang dikesan positif semalam. Kontak rapat telah diasingkan di bilik khas bagi mengelakkan sebarang jangkitan berlaku terhadap penduduk terjejas banjir yang lain. Mengulas lanjut, beliau berkata 18 lagi penduduk terjejas di PPS itu telah menjalani ujian saringan COVID-19 bagaimanapun didapati negatif. Semalam, seorang individu yang ditempatkan di PPS Sri Kiambang dikesan positif COVID-19 selepas mengadu batuk dan demam sebelum menjalani ujian saringan yang dijalankan Kementerian Kesihatan. Selain sajian daging salai, daerah Rembau turut popular dengan aktiviti glamping iaitu perkemahan yang lebih selesa dan mewah. Terletak di Kampung Senama Hulu, destinasi berkenaan menjadi tarikan kepada pengunjung untuk merasai pengalaman bermalam bersama keluarga. Laporan wartawan Vimala Kasturi Verasami. Trend glamping ini semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan belia. Ini kerana penginapan ini menyediakan kemudahan asas kepada orang ramai dan anda hanya perlu datang dan tinggal untuk menikmati persekitaran yang begitu segar. Temuan Hills Glamping ini menawarkan beberapa pilihan kemah seperti kemah keluarga dan VIP. Selain itu, pelbagai aktiviti seperti menunggang ATV turut disediakan untuk menarik lebih ramai pengunjung. Mereka yang gemarkan aktiviti ATV boleh merasai pengalaman meredah hutan untuk sampai ke jeram peti yang mengambil masa hampir 2 jam. Okey, tercetusnya idea buat tempat ni semasa COVID pertama dulu, masa PKP pertama. Dan tempat ni hutan. Jadi ni kebun lah dulu. Dan kita datang, kebetulan adik-beradik berkumpul ramai. Jadi kita tak tahu nak buat apa. So, konon nak berkebun lah asalnya.
Bersantai sambil glamping dalam suasana malam pastinya memberikan pengalaman percutian yang terindah untuk merehatkan minda. Vimala Kasturi Birasami, RTM. Galeri Aura Islam, satu-satunya galeri terbesar di Asia yang turut mempamerkan artifak milik peribadi Nabi Muhammad SAW dan tamadun Islam terdahulu untuk tatapan umum. Berkeluasan 10,000 kaki persegi di Iskandar Puteri, Johor, galeri berkenaan menawarkan pengalaman cukup bernilai mengenai dunia Islam. Laporan wartawan Nur Azizah Rahman. Galeri Aura Islam yang dibuka pada tahun 2019 ini menempatkan lebih 200 artifak dan ini merupakan antara salah satu daripada artifak yang boleh dikunjungi oleh orang ramai di sini, iaitu tandu yang digunakan bagi membawa pembesar-pembesar pada zaman Empayar Turki Uthmaniyah pada tahun 1229 Hijrah. Jadi banyak lagi artifak-artifak yang boleh para pengunjung ikuti dan juga lihat di Galeri Aura Islam ini. Bermula sebagai hobi, pemilik galeri Dato' Anwar Hassan mengumpul artifak sejarah sejak 2008 dengan memperolehinya daripada pelbagai sumber luar negara, terutama dari negara Asia Barat. Bagi membawa masuk himpunan koleksi gemilang zaman Rasulullah, beliau hanya perlu membayar dengan kos yang minimum. Serban milik Nabi Muhammad, kunci makam Sayyidatina Fatimah, koleksi kiswah Kaabah, himpunan pedang sahabat Nabi dan peralatan astronomi antara artifak yang cukup berharga. Objektif ini adalah sebagai tempat dakwah dan pendidikan kepada pengunjung-pengunjung yang datang di sini. InsyaAllah akan bila masuk ke dalam Galeri Aura Islam akan merasakan satu pengalaman yang unik dan akan menimbulkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada Islam itu sendiri. Setakat ini, 10,000 pengunjung sudah pun hadir ke galeri yang menawarkan pengalaman yang cukup berbeza. Yalah, kita tak pernah nampak benda ni, jadi kita rasa betapa kagum, teruja sebab kita jarang nampak benda-benda artifak lama ni daripada peninggalan Nabi kita. Bagus untuk generasi akan datang. Saya kagum dengan artifak-artifak yang berada di dalam galeri ini dan insyaAllah dalam bulan 2 nanti saya akan menunaikan umrah dan saya dapat lihat sendirilah di depan mata saya kisah-kisah yang berada di sana lah. Ini adalah pertama kali saya mengunjungi Galeri Aura Islam dan saya dapat melihat artifak-artifak Rasulullah. Jadi apa yang paling menarik awak rasa? Kat sini saya dapat rasa paling menarik adalah dapat melihat Al-Quran yang paling lama. Dengan adanya galeri ini, ia boleh menjadi sebuah destinasi ikonik pelancongan Islam di Johor, malah memperkukuhkan lagi Malaysia sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim terbaik di dunia. Nur Azizah Rahman, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, #myPRU15. Salam keluarga Malaysia.